Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda yang masih lagi teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi rancangan Rampai Pagi. Dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong dan Auda, alhamdulillah menerusi pertemuan kita pada pagi ini, saya juga akan mengongsikan antara beberapa makluman semasa yang ada dimuatkan pada edisi pagi ini dan ingin juga saya maklumkan keadaan cuaca di daerah Tutong saat ini sekitar kawasan Pekan Tutong dalam keadaan yang hujan renyai-renyai. Jadi apa yang kita harapkan agar Auda sentiasa tingkatkan kewaspadaan terutama kepada pemandu-pemandu jalan raya dan jagalah keselamatan di jalan raya dan patuhilah undang-undang yang telah pun ditetapkan. Dan ada sebelum saya mengongsikan antara beberapa makluman semasa yang ada dimuatkan pada edisi pagi ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan anda pagi ini. Siapa sangka hanya dengan sebuah piring sahaja dapat menghasilkan sesuatu yang kelihatan menarik dan eksklusif. Asal sahaja kita kreatif dan tahu akan penggunaan teknik yang sesuai untuk digunakan bagi menghiasi sesuatu benda tersebut, pasti hasil yang diperolehi juga memuaskan. Kalau sebelum ini kita menggunakan piring sebagai tempat penyimpanan makanan, tetapi kali ini kita akan melihat sebuah piring dihias menjadi suatu kraft yang sesuai untuk dijadikan sebagai perhiasan rumah. Jika Auda mempunyai piring yang tidak digunakan lagi di rumah dan masih kelihatan baik dan sempurna, inilah antara teknik yang Auda boleh gunakan, iaitu teknik decoupage. Melalui bahan rakaman ini, kita akan melihat bagaimana Dayang Haji Soy Haji Mahmud selaku tenaga pengajar yang berkemahiran dalam teknik tersebut memberi tunjuk ajar kepada para muslimah Masjid Kampung Penabai Kuala Tutong yang datang berkunjung untuk mengikuti kelas mempelajari teknik yang juga disebut sebagai reverse plate decoupage. Ia dinamakan sedemikian kerana tisu yang digunakan ditempelkan di belakang piring dan bukan di permukaan hadapan. Penggunaan piring yang tembus nampak atau transparan adalah yang paling sesuai untuk digunakan bagi menyerlahkan lagi corak-corak tisu khusus decoupage atau Silverton yang digunakan pada piring tersebut. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk aktiviti ini juga mudah untuk didapati di kedai-kedai maupun di gedung-gedung perniagaan. Jadi, teknik ini boleh sahaja dipelajari dan dilakukan oleh sesiapa sahaja asalkan rajin dan mempunyai minat terhadapnya. Seperti yang kita saksikan, para muslimah masjid mudah sahaja untuk mengikuti apa yang telah diajarkan kepada mereka. Pertama sekali, Puan Najah menunjukkan kami iaitu cara membuat plate ni. Pertama sekali digam dulu plate tu, lepas tu setelah ia kering, baru tadi letakkan tisu. Jadi diletakkan tisu itu melalui daripada belakang, itulah namanya reverse plate. Kemudian apabila sudah diletakkan tisu, jadi tisu itu kita ni pilihlah mana-mana tisu yang paling menarik, kita ni masukkan di sana lah. Pertama sekali tisu yang berbunga-bunga, jadi nampak cantik lah. Kemudian dilakatkan arah plate itu. Kemudian apabila dirakat, gunakan sponge, bagi belayang sponge itu ditakan tengah-tengahnya tu, kemudian barulah merata-rata ke seluruh plate tu kan. Apabila sampai ke ujungnya tu dirata-ratakan, apabila sudah sampai ke ujung ia akan kuyak jatuh, jadi nampak cantik lah. Kemudian barulah dicat. Setelah tu sekarang nampaklah cantik tu, macam mana tu bentuknya. Masa digam tu dikeringkan dulu tu, baru kata ni mecat macam tu. Itulah ilmu-ilmu yang kami dapat pagi-pagi ni. Pendapat kami lah, kalau dilihat macam senang, tapi kalau membuat itu perlulah berhati-hati lah, membuat satu persatu, orang step by step. Belum kami pernah melihat. Ini buat pertama kali kami
dijemput menghadiri cara membuat ribas plate ni masa ni. Banyaklah gunanya bisnes hasil untuk orang, kalau orang dah bekerja jadi bisnes pulang ni. Jadinya orang ada keuntungan, modal pun berbalik insya-Allah. Banyak kebaikannya, menimba pengalaman kami lah, macam kekosongan, masa-masa kosongan boleh dia macam ada bazar apa kan, boleh disusun untuk jadi hasil jualan lah untuk kita ni. Boleh lagi mengajar, macam kami pun boleh mengajar lagi orang lain lah, insya-Allah. Alhamdulillah, pengalaman kami belajar riba plate ni banyak juga manfaatnya lah. Di antaranya waktu-waktu cuti sekolah ni lah, kami dapat mengisi ruang kosong dengan membuat bahan-bahan yang terbuang lah. Daripada sayang berbuangkan macam piring, cawan kah, apakah. Jadi kita ni boleh kita semula buat untuk perhiasan rumah, macam untuk untuk menjana pendapatan, untuk jualan apa kan. Alhamdulillah, syukurlah kami kerana mendapat tunjuk ajar lah daripada Ajar Soyahnya. Sebelum ni belum pernah lah, baru kalian ni Cikgu Ajar Soyah memanggil kami untuk datang belajar cara membuat riba plate ni secara percuma lah. Alhamdulillah, baru pernah mendengar ni, baru pernah melihat juga. Ada macam di kadang-kadang tu ada kan nampak macam mana yang membuat, macam mana caranya piring kosong ni menjadi bercorak-corakan ni lah. Ingin rasa itu adalah tahulah. Tapi Alhamdulillah, ada berkatnya kami berjumpa dengan Ajar Soyah ni, kami dapatlah belajarlah. Ya, Alhamdulillah, syukur sangatlah dapatkan jadi koleksi kami lah di rumah kan. Jadi rumah tu pun jadi cantik lagi, adanya bahan-bahan ni lah. Kita ni perlu lah mempelajari semua barang-barang macam inilah untuk masa depan, untuk anak-anak ketani akan datang kan. Ketani boleh mengajar mereka macam mana cara membuat ni supaya indah pupus lah. Alhamdulillah, jadi orang daripada terbuang macam tu kan barang-barang ni, bahan-bahan macam ni, ketani jadi cantikkan lagi lah. Jadi yang ini di sini, Dai Hajar Soyah Haji Mahmud ada juga mengongsikan beberapa tips penting kepada para pemula yang ingin mencuba melakukan teknik reverse plate di Carpage. Antaranya seperti pemilihan tisu. Adalah lebih baik memilih yang mempunyai corak yang menarik dan hanya menggunakan satu lapisan sahaja daripada dua lapisan yang ada pada tisu tersebut. Selain itu, ketika menempel tisu menggunakan sponge, hendaklah dimulakan daripada bahagian tengah piring dan dilakukan dengan perlahan-lahan sehingga semua permukaan piring dalam keadaan basah. Setelah itu, cara paling mudah dan cepat untuk mengeringkannya adalah dengan menggunakan alat pengering rambut. Dan tips terakhir yang dikongsikan beliau adalah penggunaan semburan spray di proses yang terakhir bagi memastikan tisu tidak terkupak atau koyak ketika dicuci atau terkena air. Secara keseluruhannya, seni kraft tangan yang dipopularkan di Eropah ini tidaklah begitu sukar. Malahan aktiviti ini sungguh seronok untuk dilakukan kerana asasnya hanya perlu menggunting kertas di Carpage yang bercorak dan digam sahaja, selain daripada peralatan-peralatan yang diperlukan juga begitu mudah. Bagi Dai Hajar Soyah, beliau amat mengalu-alukan kepada sesiapa sahaja yang ingin mempelajari teknik seumpama ini kerana berkongsi ilmu yang berguna dan bermanfaat itu dipandang mulia di sisi agama Islam. Di samping itu juga, mempunyai kemahiran dalam seni kraft tangan di Carpage banyak kelebihannya kerana ia tidak terhad kepada penggunaan piring sahaja, malahan juga boleh diaplikasikan pada mana-mana permukaan medium yang bersesuaian. Baik, itulah yang kita dapat saksikan bersama kemahiran di Carpage ataupun kelas kemahiran di Carpage lah
Dan seperti yang kita maklum, teknik decouplage ini merupakan seni craft yang lebih popular di negara-negara Eropah dan ia sebenarnya tidaklah begitu sukar untuk kita pelajari asal kita faham konsep cara melakukannya. InsyaAllah kita akan dapat juga melakukannya. Yang kita saksikan sebentar tadi merupakan reverse plate decouplage dan teknik craft tangan decouplage ini bukan sahaja terhad kepada piring tapi malahan juga boleh digunakan pada mana-mana permukaan yang keras seperti botol kaca, kayu, buku dan sebagainya. Dan itulah dia teknik decouplage yang kita saksikan sebentar tadi. Memang sungguh menarik sekali dan mungkin Auda juga boleh mencubanya di rumah asalkan Auda mempunyai minat dan juga banyakkan mempelajarinya lah, mungkin dari laman YouTube ataupun sebagainya. Baiklah, sebelum kita berpisah, satu informasi ingin saya kongsikan di sini khusus kepada penduduk-penduduk Kampung Ukong yang terdiri daripada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur tidak kurang 18 tahun adalah dialu-alukan untuk menghadirkan diri ke Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Ukong yang akan diadakan pada hari Jumaat 9 April 2021 bertempat di Dewan Sekolah Rendah Datu Pemanca Saging Ukong Kampung Ukong bermula jam 8 pagi sehingga 11 pagi dan khusus bagi penduduk Kampung Ukong. Dan bagi penduduk-penduduk kampung yang ingin hadir bagi menghadiri majlis tersebut hendaklah membawa kad pengenalan masing-masing. Dan sebelum Auda mengikuti majlis pengundian tersebut, hendaklah Auda mendaftarkan diri terlebih dahulu ya. Bagi penduduk-penduduk Kampung Ukong, hendaklah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai pengundi di bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Tutong pada waktu bekerja sehingga 7 April 2021 ini bermula pada jam 8 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung semula pada jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Baiklah, itu sahaja informasi yang dapat dikongsikan pada pagi ini. InsyaAllah esok kita akan mengongsikan lagi beberapa informasi dan juga bahan visual yang akan dapat kita saksikan bersama esok. Saya kira sampai di sini sahaja kita dapat bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.